Mengapakah gerak kerja marketing ataupun pemasaran tidak boleh berhenti sekali-kali walaupun sehari? Okey, saya ulang sekali ya. Sebab apakah gerak kerja pemasaran tidak boleh kita berhenti walaupun sehari? Kenapa? Alright, ini penting sangat untuk saya bercakap dan gunakan platform Ablaf ini supaya sahabat-sahabat berbisnes secara online ataupun offline dapat sedikit ilmu sebab apa tak boleh berhenti buat gerak kerja marketing. Nak faham mudah saja. Pertama sekali, sahabat-sahabat kena ingat balik apakah takrif marketing. Tu takrif marketing kena ingat asas-asas benda apa, okey. Bila faham takrif marketing, insya-Allah sahabat tahulah, oh rupanya ini benda, ini sebab mengapakah gerak kerja marketing tidak boleh berhenti walaupun seketika. Right. So sebelum tu saya nak doalah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya Taala takdirkan saya boleh cakap dengan baik sebab mungkin insya-Allah ya, saya insan biasa dan perlu saya ulang ya, apa yang sahabat belajar ini bukan untuk mengajar sahabat-sahabat semua, tapi Allah Taala beri kepada saya satu sedikit ilmu lah berkenaan dengan pemasaran, dan saya fokus kepada buat gerak kerja pemasaran zero cost marketing. So sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana anda telah pilih Taala tengok belah saya. Jadi alhamdulillah syukurlah ya. Alhamdulillah syukur. So nak faham ini senang sangat sahabat-sahabat semua. Sebelum tu ya, lupa saya nak cuba bercakap dengan bahasa santai ya. Tak nak bahasa surat. Okay, kalau tak faham sahabat bertanya ya. Kita boleh tanya, boleh bincang. Saya pun masih saya belajar ya. Banyak lagi yang saya belajar, yang saya perlu belajar. Okey. Baik. Oleh kerana kita nak faham, kena undur balik. Iaitu apakah pemasaran? Apakah pemasaran? Pemasaran kena ingat ya. Pemasaran bahasa putih to getting people attention. Bahasa putih lah. Takrif dia. Marketing is to getting people attention. To attract people attention. Maknanya untuk mendapatkan perhatian orang, untuk menarik perhatian orang. Itu dia takrif kepada marketing ataupun pemasaran. Pemasaran ialah untuk mendapatkan perhatian orang, untuk menarik perhatian orang kepada kita, kepada brand kita. Itu takrif pemasaran. Faham situ, kita boleh fahamlah nak guna platform apa, cara apa untuk buat orang tertarik kepada brand kita. Hasan Hafiz ada. Assalamualaikum, terima kasih. Oh, Cik Hasan rupanya. Ingat siapa tadi? Tak jam baru naik nama. Dan selalu, okey. So, bila kita faham asas ni, sihatkan Cik Hasan. Apa khabar? Assalamualaikum Cik Hasan. Mudah-mudahan Cik Hasan sihat walafiat adanya ya. Terima kasih di atas perkongsian ilmu sebelum ini. Di sini mungkin anda tak setuju, tak apa, tak masalah. Saya mengamal prinsip bersetuju untuk tidak bersetuju pendapat. Itu prinsip pegang. Kenapa? Kerana nombor satu, ilmu ni melaut luas. Ada berjuta triliun titik ilmu. Antara juta triliun titik tu, titik pertama cakap tentang ni berkenaan dengan marketing. Satu titik baru tentang marketing. So tak mampu kita nak kuasai semua titik ilmu, dan masih banyak yang belum kita tahu. Satu hal. Yang keduanya, bila tahu bahawa apa yang kita miliki setitik sahaja, maka benda itu menyebabkan kita faham, iaitu kenapa kita nak sombong, kenapa kita nak takabur,
Kenapa nak rasa hebat? Sedangkan apa yang kita ada ni, kita rasa hebat dah. Kalau segi kewangan menjanakan jutaan ringgit, menghasilkan ribuan, ratusan follower, itu semua baru satu titik sahaja. Percukaiannya, HR-nya, operasinya, storage-nya, leadership-nya, pengurusan stok dan banyak lagi ratusan juta trilion titik yang belum kita kuasai. So jangan kita rasa sudah hebat dah. Jangan kita rasa nak mengkritik orang dah. Tak boleh. Elakkan kita nak mengkritik orang. Boleh kritik, tapi kritik yang menyebabkan lebih naik kualiti. Ada setengah orang sebagai hater, dia kritik untuk menjatuh. Tak salah. Apa yang dapat ialah kejatuhan lah. Tapi sebenarnya bukan dia menjatuhkan orang. Dia menjatuh kredibiliti sendiri. Sebab apa dia buat posisi untuk mengkritik yang menjatuh? Reka cerita sahabat-sahabat nak faham mudah je. Apa yang kita buat, benda baik atau buruk, bukan kita memberi pada orang tu. Dia kembali beri kepada kita sebenarnya. Ini jelas Al-Quran beritahu dah. Apa kita buat, tak kira kias sesuatu. Baik, buruk. Apa kita lontarkan kepada seolah-olah pada orang, tak. Kita melontar kepada diri sendiri. So, bila kita faham konsep ilmu ni, dalam bab yang bercakap tentang kenapakah gerak kerja maktab boleh berhenti, sebabnya ialah nombor satu, tulis penting sangat, iaitu pesaing anda, pesaing saya dalam bidang anda dan titik yang sama tidak pernah berhenti buat gerak kerja marketing to getting people attention. That's why topik hari ni saya kata kenapa kita boleh berhenti buat gerak kerja marketing walaupun satu saat, satu hari. Saya kata okey tak Cik Hassan, adakah percakapan saya jelas Cik Hassan? Komen sikit, adakah percakapan saya jelas sepatah-sepatah? Saya cuba kontrol kelajuan saya supaya sederhana. Sebab saya faham iaitu khairu umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu pekerjaan, nak bercakap ke, nak menari, nak berjoget, nak berkebun ke, khairu umuri awsatuha. Sebab tu kalimah umum, sesuatu pekerjaan sebaiklah sederhana. So dalam bab titik ini bercakap pun, saya perlu kontrol supaya sederhana, boleh bercakap sepatah-sepatah supaya apa yang saya share ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Dan bila boleh faham, seperti saya ulang itu, kalau suka tahu, faham saja, Cik Hassan ke sahabat lain sama, tahu dah, faham dah, tuju. Tidak akan beri apa-apa hasil kalau tak dipraktikkan, tak diamal, tak dibuat tindakan. Tak kira lah benda apa pun. Kau tahu banyak sahaja, semua tahu belakang dah, tapi bila masuk bab buat, beramal, susah, tak buat. Tidak memberi apa-apa manfaat kalau setakat banyak tahu sahaja. That's why dalam hal ini, satu titik lagi itu, kita perlu minta doa Allah Ta'ala supaya apa? Supaya Allah Ta'ala beri taufik boleh beramal dengan apa yang telah kita, sama ada ilmu bisnes ataupun ilmu agama. Sama je, kias diri ya. So, fokus. Fokus supaya tak ada tajuk. Baik. Pertama sekali, kenapa kita boleh berhenti buat marketing ataupun to getting people attention? Nombor satu, kalau tulis ya, nombor satu ni penting sangat. Kalau pesaing anda tak pernah berhenti melakukan gerak kerja marketing is to attract people attention. That's why kalau kita berhenti sesaat, sehari tak buat gerak kerja marketing, kita punya brand akan tenggelam, tertimbus oleh ratusan brand-brand lain yang sudah hebat sudah, yang sudah mantap sudah, yang sudah rajin sudah, akan menenggelamkan brand kita sebab kita telah berhenti walaupun satu hari. Di luar sana ada ratusan ribu barangkali brand-brand yang sudah hebat ataupun yang sedang naik atau baru nak naik atau baru nak mula. Dia orang aktif buat gerak kerja marketing iaitu to getting people attention. Tiba-tiba kita hari ini berhenti buat gerak kerja marketing, maka automatically brand kita akan tertimbus, akan tergelam, akan ditenggelamkan oleh brand-brand persaing kita dalam bidang yang sama, kadang-kadang kita berhenti sehari buat orang nampak brand kita. Alright, bersalah tu insya-Allah. Harap nampak
Boleh faham tak apa yang saya ingin cuba sampaikan, insya-Allah? Yang bermaksud lupa ya, bukan first time bersama saya, perlu saya ulang. Sebab belah ini bukan sekali niat untuk menunjuk pandai. Inilah cara saya guna pakai untuk develop skill of communication saya supaya baik daripada masa ke semasa. Ini penting sangat. Sebab di antara punca mengapa orang tak beli produk kita, servis kita, walaupun hebat, walaupun bagus, walaupun mantap kita punya testimoni, kerana apa? Kerana orang tak nampak brand kita, gara-gara kita tidak buat secara aktif marketing ataupun buat sekali-sekala ataupun buat hangat-hangat ayam sahaja. So, bila mana brand kita tak sentiasa nampak pada mata prospek kita, maka dia akan beli dengan mana-mana brand yang selalu masuk kat mata dia, yang selalu masuk ikut telinga dia. Bermaksud, pesaing anda yang tak henti-henti buat gerak kerja marketing akan berjaya masuk ke mata dia, akan berjaya masuk telinga dia, maka menyebabkan dia akhirnya membeli dengan mana-mana brand yang selalu terlihat, terpampar pada mata dia, yang selalu masuk ikut telinga dia. Alright, boleh saya kata insya-Allah. Nombor 1. Sebab itulah kenapa saya kata tadi, mengapa gerak kerja pemasaran tidak boleh berhenti walaupun sehari. Nombor 1, kerana pasaran tak pernah berhenti buat gerak kerja marketing. Okey, itu pertama. Yang keduanya ialah mengapa gerak kerja pemasaran tak boleh berhenti walaupun sehari, kerananya ialah perubahan kepada keberkesanan marketing yang telah kita buat. Itu dia poin kedua. Bermaksud mana-mana gerak kerja marketing mungkin telah memberi suatu impak positif dari segi mungkin naik jualan sebagainya, tapi harus ingat strategi yang kita guna pakai telah terhasil memberi manfaat tadi, memberi impak positif, mungkin telah tidak relevan lagi dengan hal semasa, dengan terang semasa, dengan peristiwa semasa, dengan kejadian semasa. Sebagai contoh bukti, bila berlaku wabak COVID, contoh, menyebabkan berlaku perubahan peristiwa kepada seluruh dunia, maka contoh, penggunaan marketing billboard besar-besar di jalan, contohnya gantung banner di jalan, contohnya gantung banting, pemberian flyers sudah tidak lagi efektif akibat daripada perubahan peristiwa yang berlaku dan sebagainya. So, kalau anda masih konsisten menggunakan strategi yang sama, maka tentu tidak lagi memberi impak positif kepada pendedahan brand anda kepada masyarakat umum. Sebab contoh bila berlaku COVID, orang tak keluar, tak berjalan, tak travel, maka penggunaan billboard besar-besar, gantungan banting, banner, orang tak akan tengok, tak nampak, sebab orang tak berjalan. Kerana terhalang dengan sekatan-sekatan yang berlaku pada peraturan COVID, peraturan PKP. So, kena faham, iaitu kena ubah. Bila kita faham bahawa tak selalunya, tak sepanjang masa strategi marketing kita buat tadi sesuai dengan suatu hal, satu masa, maka kita perlu merubah kepada strategi yang lebih sesuai mengikut trend semasa, peristiwa semasa, kejadian semasa dan hal semasa. Boleh? Itu kedua. Kerana apa? Kan tak semestinya, tak semestinya strategi marketing yang kita buat selama ini sesuai untuk sepanjang masa. Itu sebab nombor 2. Mengapakah gerak kerja pemasaran tak boleh berhenti walaupun sehari? Okey, beres kat insya-Allah. Boleh? Sebelum saya akhiri, saya masuk poin yang ketiga lah. Poin yang ketiga iaitu berkenaan dengan mengapakah gerak kerja marketing tak boleh berhenti. Ia berkait rapat dengan kos.
kos gerak kerja marketing. Kos gerak kerja marketing memberi kesan kepada kepada kos-kos lain. Maksud gini, bila mana kita mungkin masih lagi memegang prinsip, ini marketing yang saya buat, ya, memberi impak positif dari sudut jualan, contoh, maka anda konsisten macam tu. Contoh, anda menggunakan teknik secara offline. Anda masih istiqamah, orang kata kena ubah kepada online, tak apa. Walaupun prinsip itu pada asalnya bagus, tapi bila berlaku situasi, peristiwa semasa seperti contoh COVID sekarang ni, penggunaan peralatan ataupun tool marketing yang berbentuk manual akan menyebabkan peningkatan kos. Sebab orang ini penting, sebab masyarakat umum telah berpindah, kebanyakan telah berpindah daripada tool-tool masyarakat umum telah berpindah selama ni lebih tertarik yang secara manual. Bila berlaku macam dia ramai berpindah ke alam maya, so kalau kita masih maintain lagi dengan situasi menggunakan yang manual ini, maka tidak memberi kesan. Keduanya, kos manual tetap berlaku. Once kita dah keluarkan satu billboard besar, contoh, dah gantung banner, banting sebagainya, tetap, dia panggil kos tetap. Tetap akan ada kos pada billboard, pada banting tadi. Sedangkan tidak efektif lagi. Masyarakat umum boleh katakan berapa ratus, lupa dah angka dia. Dah ramai beralih arah. Prospek kita telah banyak berada alam maya, sama ada Facebook ke IG sebagainya. So, bila kita masih kekalkan dengan yang manual tadi, walaupun kita nak stop sekalipun, kos tetap ada pada benda tu. Right, nampak tak? So, kalau kita faham situasi ini dan kita masih lagi tidak berubah kepada secara mengikut trend perangai ataupun trend, senang, orang dah ramai berpindah ke alam maya dan kita tak berubah, automatically juga kos marketing kita tetap ada kat situ dan ia akan membuang duit anda. So, catat langsung, bila anda tidak merubah ke alam online, maka pemasaran yang anda buat tadi, kalau tidak dihentikan dengan segera, maka menyebabkan orang kata apa, pesaing anda yang lebih dari anda yang cepat-cepat berubah terus daripada manual kepada online akan lebih ke depan. Hal ke depan tadi, dia akan meninggalkan awak di belakang. Bila awak nak kejar balik, inilah saya katakan menyebabkan kos tu tinggi dari segi kewangan, dari segi education, dari segi persediaan, menyebabkan kos yang tinggi. So, bila hal ini berlaku, nak kaitkan tajuk ini, mengapa gerak kerja masa tak boleh berhenti? Anda terpaksa teruskan juga untuk dapatkan seiring dengan proses anda. Okey, di masa sama kos kos untuk buat marketing akan meningkat. Bila anda faham, menyedari bahawa kos ini meningkat, maka anda tak mampu nak kejar dia orang dah mendahului anda. Okey, dah ke depan dah. So, anda terpaksa maintain pada tahap yang sama dalam gap yang berbeza. Bila hal ini berlaku, okey, disebabkan kekangan mungkin kewangan ke ataupun sumber manusia ke sebagainya,
Kalau anda tak nak juga berubah secara, kalau kita kata 90% lah senang, ya, Anita Allah pakai bahasa ke, maka anda akan jauh ketinggalan ke belakang. Jadi saya kata insya-Allah boleh. Adakah penjelasan saya jelas? Saya rasa anda keliru tu. Sebab saya terpaksa guna bahasa macam mana, bahasa mudah ya, supaya orang faham apa yang saya sampaikan ni. Nak kaitkan mengapa gerak kerja pemasaran tak boleh berhenti walaupun sehari ni. Poin yang ketiga ni, di bawah topik kos. Kos. Pasal apa gini ya? Pasal kapung sini gini ya. Apa khabar? Oh, ada baru masuk Muhammad Ternak Tani. Boleh faham Poin yang ketiga ni, kos ni. Saya nak bahasa mudah begini. Gini senang faham. Senang saya contoh kepada sahabat kita senang ya, supaya faham. Faham untuk Encik Muhammad Ternak Tani, faham untuk orang lain. Ni poin yang ketiga ni, kenapa ni? Mengapa gerak kerja pemasaran tak boleh berhenti walaupun sehari? Okey. Poinnya ialah kos untuk mengejar pesaing. Poin nombor 3. Kos untuk mengejar pesaing akan tinggi kalau anda lambat berubah daripada gerak kerja marketing kepada gerak kerja yang secara online. Kenapa? Kan trend semasa. Sebagai contoh, katakanlah contoh yang tak sati Muhammad Ternak Tani ya, awak selesa dah secara manual, secara berjumpa dengan orang, secara edar flyers, secara edar banting sebagainya. Sedangkan contoh sekarang ni musim Covid melanda, orang jarang terhad untuk keluar. So bila orang jarang keluar di public, awak nak edar flyers, agihan flyers tadi tak boleh diedar secara meluas. Ingat, flyers adalah kos. Tak mungkin awak dapat percuma sebab mesti bayar selain mungkin 4 sen contoh. Ataupun anda ada banner, ada letak billboard di jalan. Akibat daripada Covid, orang tak tengok billboard anda. Tak tengok, is satu kerugian. Kemudian billboard anda terpapang kat kerangka banting tu bukan free, kena bayar. Kos tetap. Okey, so kos ini akan tetap ditanggung. Tapi bila anda dah walaupun sedar sekalipun nak masuk ke alam online, nak gunakan marketing online, kos tadi tak ada. Kos banner tetap ada. Tetap letak kat situ. Tetap ada pada kerangka banner tadi. Itu kata kos tadi. Nampak tak idea? Ini sebab kedua kenapa anda tak boleh berhenti buat kerja marketing ni. Right? So bila kita faham dari segi kos, sentiasa ada. Kalau kita berhenti buat kerja marketing, apa berlaku? Kos akan bertambah-tambah. Pasal apa ginilah? Duit hangus, senang. Duit hangus. Duit hangus. Duit hangus, nak faham kita lah. Nak tak nak, mesti hangus punya. So untuk mengelak daripada banyak sangat duit hangus, tengok trend semasa sekarang ni, iaitu ramai orang tak boleh keluar masuk, jalan sebagainya, cepat-cepat. Anda jangan terikat dengan situasi yang manual, cepat-cepat ubah menggunakan secara online marketing. Mendapatkan perhatian orang secara atas taliang, secara optimal. Itu dia 3 sebab mengapa gerak kerja pemasaran tak boleh berhenti walaupun sehari. Cukup insya-Allah 3 sebab itu. Mudah-mudahan sahabat dapat sesuatu. Kalau tak faham, sahabat boleh tanya balik Zulfadli boleh tanya balik, apakah benda yang saya ingin cuba sampaikan dengan bahasa saya lah. Okey, so benda ni penting sangat. Kalau sekiranya sahabat-sahabat kita yang bersama saya ni ada bisnes, jangan sekali-kali anda selesa dengan impak positif, sama ada seperti sama ada sale meningkat ke, sistem stabil ke, apa tak boleh. Sebab berlaku sesuatu peristiwa yang macam ni, Covid sebagainya, beri kesan kepada konon-konon kita selesa, konon kita stabil. Kita tahu macam mana akan berlaku di masa akan datang. So jangan kita terperangkap dengan konon-konon selesa yang ada. Kita mesti buat persiapan
sentiasa alert, sentiasa positif kepada mana-mana kata bunga-bunga impak ataupun bunga-bunga peristiwa, bunga-bunga kejadian, bunga-bunga apa lagi, cakap sesuatu benda pun yang dibimbangi beri kesan kepada bisnes kita. That's why kena sensitif kat situ. Contoh sekarang ni tentang isu COVID. Kebanyakan, ini tambahan, kebanyakan bisnes-bisnes yang terkesan seperti si tak meningkat Imam Azri, si jatuh, pekerja lari sebenarnya. Kenapa? Kerana pemilik bisnes dia selesa dengan situasi yang dia ada. Sedangkan dia tak sedar keselesaan tadi tak sehebat wabak yang datang. So bila berlaku wabak, baru dah tahu, oh silap. Kita rasa persiapan dah cukup dah. Kita rasa sistem okey dah. Rupanya tidak. Rupanya the power of wabak COVID lebih hebat daripada persiapan yang ada. Gara-gara apa? Kerana dia rasa selesa, rasa seronok, rasa stabil dengan apa yang ada selama ni. So hal ini berkesanlah kepada mana-mana orang ataupun pemilik bisnes yang telah terperangkap dengan selesaan yang ada. Dia bahasa kapung gini sombong lah senang. Aku mai COVID pun tak apa. Siapa ada dana berjuta, ada sistem stabil tak. Buktinya pengajaran daripada COVID ni mengajar kita berapa ramai bisnes besar-besar dah yang bila lupa tentang prinsip ini, hal ini, dia terkesan dengan COVID. Okay, so ini penting sangat kita ingat untuk kita sendiri, ya, perlu sentiasa alert dengan apa lagi yang bakal berlaku selepas COVID nanti. Jangan agak COVID ni akan habis kot. Jangan, kita tak pasti. Kita tak pasti, mungkin lepas COVID ni keluar pula COVID-20 ke, lebih canggih lagi. Maka beri kesan kepada bisnes kita. Sebab, senang faham. Sebabnya bila orang tak bebas keluar, pergi mari, maka ekonomi akan beku, akan kurang likat, kurang cair. Sebab orang kurang bergerak. Bila ekonomi kurang cair, akan berterantai lah, semua sekali akan terkesan. Mesti terkesan punya. Dia memang berterantai. Contoh dah. Bila mana tak boleh bergerak kerana setakat-setakat PKP. Bila tak boleh bergerak, kenderaan tak boleh bergerak. Kenderaan hantar makanan ke apa ke, nak beli pun tak boleh bergerak. Bila orang tak boleh bergerak, apa maksud? Duit tak bergerak. Sebab duit tu bersama dengan orang. Nampak tak? Bila duit tak bergerak, maka akan berlaku duit kurang pada milikan orang. Bila duit kurang pada milikan orang, dia kurang membeli. Bila kurang beli, apa berlaku? Apa tak? Dia mulai slow, mulai pekat apa ni? Beku. Tapi saya ingat satu benda. That's why saya dapat tadi bahawa kena faham, iaitu kebekuan ini, tak cair ini berlaku dalam konteks manual. Tapi di alam maya, penggunaan secara e-commerce. Pijo, assalamualaikum Pijo, apa khabar, sihat ke Pijo? Pijo GP ada, terima kasih. Macam mana dapat? Sedangkan kalau you all tak convert at least 7/3 lah, you punya bisnes ke alam maya, maka rugilah. Sebab kebanyakan orang telah, majoriti orang telah beralih ke alam maya untuk lakukan transaksi jual beli. Anda tak ada persiapan. Gara-gara selesa, anda tak apalah, masih guna scam menua. Tak boleh. Sebab situasi, hal semasa, peristiwa semasa ini menyebabkan kebaikan manusia. Kalau 32 juta manusia ni, boleh kata pasal lupa angka berapa, 20% lah. 20 juta rasanya, tak ingat saya figure, saya ingat. Saya tak ingat, saya lupa, saya tak hafal. Telah beralih pembelian secara atas talian. Bermaksud sini ketidakcairan duit pada manual, yes, kurang. Tapi di alam maya tetap orang, sebab fasa benda, orang sentiasa nak makan, nak minum. Dia tak boleh beli secara berdepan ke pasar kerana sekatan ekonomi, sekatan PKP. Dia akan beli secara alam maya.
dia beli ikan, dia beli sayur, beli kuih, dia order melalui online. Anda tak menyedari hal ini, masih maintain dengan cara manual lagi, akan berkesan pada bisnes anda. So, kena tak nak, kena olah bisnes anda, kena juga mulai saat ini, sikit-sikit secara online pun kena ada, secara offline pun kena ada. Barulah insya-Allah kita punya bisnes boleh survive. Sebab apa? Sebab kita kena ikut satu benda itu, kita tak boleh ikut diri kita, kena ikut trend orang ramai. Sebab orang ramai itulah yang bekal duit pada kita. Kalau kita buat hak kita, sading kita, tak boleh. Tak menang. Sebab trend ni tak boleh kontrol. Dia akan berlaku kerana peristiwa sesuatu benda menyebabkan berlaku, orang berubah, berbalik, sesuatu berubah ke alam maya. So macam Muhammad Tani, tak awak kena mungkin dah buat persiapan bakal ikut. Boleh, tak masalah. Boleh slow and steady, pembelian dedek ke, pembeli ayam ke, pembeli apa ke, boleh secara online. Sebab apa? Sebab orang ramai sini, rakyat Malaysia bertumpu di alam online secara e-commerce. Di samping yang manual kira juga, jangan berhenti. Dan saya nak ulang juga, ini penting kerana apa? Kerana ingat tu benda, prinsip berpasangan. Prinsip berpasangan. Setiap malam ada siang. Laki perempuan, maju mundur. Sama perniagaan, online dan juga offline. Kita kena ada juga offline, kena juga online. Sesiapa yang hanya fokus pada offline saja, tak seimbang. Tak seimbang, tak boleh. Kita ada sikit persen tertentu, kita fokus kepada online, dan persen tertentu kita pada fokus kepada offline. Barulah kita boleh check and balance. Kalau musim dah tak ada COVID, baru kita kekal juga secara online, tapi persen berubah mungkin pada bila hilang COVID contoh, pada 10 kita mungkin fokuskan 7/3 untuk online, 3/7 pada online. Tengok hal semasa. Yang penting ialah kita kena faham prinsip pasangan, kena ada juga bisnes secara online dan secara online. Nampak idea saya tu? Sahabat kita Muhammad Ternat Tani. Faham tak apa yang saya ingin cuba sampaikan? Kalau tak faham, boleh tegur saya. Takut tak jelas lah. Okey, kalau tak faham, saya tegur saya. Takut saya cakap mungkin dengan bahasa yang agak payah faham. Saya cuba cakap sekampung lah, senang. Sekata okey tak? Apa yang saya cuba samakan? Inilah tip tambahan ya. Tip tambahan. So trend kebanyakan rakyat Malaysia, saya lupa nanti saya cek balik figure dia berapa peratus, berapa juta dah rakyat Malaysia ni berada di atas talian. Saya simpan data tu. Saya cek balik. Nak bertambah bahawa kalau benda 10 terkatakanlah 7/3 rakyat Malaysia telah beralih arah menggunakan jual beli atas talian. So bila anda nak kaitkan topik hari ni, mengapa gerak kerja pemasaran tak boleh berhenti walaupun sehari? Jadi kalau anda tak ubah juga pendekatan gerak kerja marketing yang manual lebih banyak kepada online, anda akan bermasalah. Anda akan bermasalah dari segi bisnes. Nak tak nak terpaksa bawa mungkin paling tidak 6/4 segala tool-tool marketing anda secara offline bawa masuk ke alam maya secara online juga. Terpaksa begitu. Sebab rakyat Malaysia dah menjeriti jutaan orang, saya lupa angka dia, telah ramai berfokus masa, komitmen di alam online, alam e-commerce. So ini akan berkesan besar kepada bisnes kita kalau kita masih lagi selesa dengan nak guna yang offline secara 100%. Tanpa kita sanggup ubah mindset untuk faham, oh sekarang ni mesti ramai dah dia secara online, maka anda tak follow trend tadi, ada masalah besar.
Kita tahu berapa lama lagi COVID ni akan berlangsung. So kalau anda tunggu-tunggu tu, mungkin tahun depan COVID dah habis. Rugi. Setahun anda tunggu tadi, orang lain tak aktif di online, berapa dia menjana ikan? Banyak dah menjana ikan, jutaan ringgit dah. Anda tunggu-tunggu tahun depan habis rugi-rugi. So kata mungkin tamat tahun depan bila COVID, tunggu biarlah. Ataupun buat apa kerja marketing secara online, anda rugi. Anda rugi sangat. Setahun tu kalau anda sikit-sikit convert yang manual marketing kepada online marketing, insya-Allah memberi impak positif kepada bisnes anda. Sekali insya-Allah boleh harap boleh apa yang saya cuba sampaikan ni sekadar masa mampu, walaupun mungkin cara saya bercakap tak menarik, maafkan saya lah ya. Saya cuba sebaik mungkin, dan sahabat-sahabat semua yang telah dipilih tengok episode saya ini, alhamdulillah anda tak bisa terpilih ya, tengok daripada awal hingga habis. Sebab dalam kata menuntut ilmu ni satu cabaran utama anda tak faham ialah anda tak dengar daripada A sampai Z. Dengar sampai D terus keluar daripada kelas, so anda tak faham selama-lamanya. Ilmu kena belajar daripada A hingga Z. Kalau dengar dah bidik sama ilmu agama pun sama, ilmu bisnes pun sama, kalau dengar tahap A, tahap B, tahap G tak sempat habis, anda dah boring, keluar dari kelas. Anda tak akan faham selama-lamanya. Mula ke suatu pada A hingga sampai Z, barulah faham. Ini baru satu titik baru ni, titik bab marketing baru ni. Kalau anda tak follow step by step, titik by titik, nak pusing ke jauh lalu, rugi. Ia mesti step by step. Titik pertama ke titik kedua, ketiga, keempat, kelima, ada banyak jutaan trilion titik ilmu lagi dalam bidang marketing. So kalau anda tak follow sampai habis, anda akan tak faham selama-lamanya. Dan saya buat bila ni saya sebut ulang, saya sebut ya, saya bukan mengajak anda. Tak layak saya mengajak anda semua, tapi cara saya guna AB Live untuk saya ulang kaji kepada nota-nota pada guru saya yang saya ambil begitu mahal sekali dan proven betul. Terpulang pada anda. Kalau tak percaya tak apa, tak masalah. Kalau percaya amal lagi dapat faedah. Kalau percaya sahaja tak dipraktik, no point juga. So ini tercakap tanpa nak simpulkan mengapa gerak kerja pemasaran tak boleh berhenti walau sehari pun. Kan 3 poin utama tadi. So saya harap you all semua teruslah buat gerak kerja marketing, sama ada kekalkan juga secara online dan kekalkan juga secara offline. Lagi bagus dua sekali seimbang. 5:5, yang ni pun 5:5. Sama-sama naik. Lagi bagus. Kalau mampu lagi bagus. Cuma sekarang ni saya sendiri memang banyak fokus membuat gerak kerja marketing secara online lah. Sebab saya faham data ni, angka ni. Saya offline sekarang ni payah jumpa orang. Kita pakai mask kan, kadang-kadang orang curiga. Orang curiga, orang takut nak rapat. Banyak cabaran lah. Secara manual nak bagi flyer ke nak bercakap, ada banyak cabaran. So nak tak nak, untuk akibat peristiwa, akibat wabak ini, saya syurga anda semua pergi belajar, kuasai, insya-Allah buat gerak kerja marketing. Kalau boleh biarlah sampai tahap 7/3 di dalam secara online. Okey, sekali saya ulang ya kepada pemasuk, ingat ya, marketing is to getting people attention. Pemasaran kita buat gerak kerja untuk dapatkan perhatian orang, untuk tarik perhatian orang kepada brand kita. So kalau kita buat sekali je gerak kerja tarik perhatian orang kepada brand kita, kita akan tenggelam oleh pesan saya kita dalam bidang sama. Kan dia orang tak henti-henti buat gerak kerja marketing. Tambah pula dia orang ada duit banyak, sistem dah stabil, ramai staff, maka itu akan menenggelamkan brand anda yang baru nak mula menampok. Nak tak nak yang baru nak mula berniaga ni terpaksa lipat kali gandakan gerak kerja buat orang nampak di marketing, sama ada secara offline ataupun secara online. Alright, terima kasih banyak. Jumpa lagi next episode live. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan terima kasih.